Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkenaan satu tajuk dalam fiqh perbandingan. Jadi, persoalannya sekarang adalah berapakah jarak sebenar yang dibenarkan untuk menunaikan solat qasar ketika kita musafir? Tapi sebelum tu, kita kena faham dulu apa itu maksud musafir dan apakah itu solat qasar. Jadi, maksud qasar ditarifkan sebagai suatu keringanan cara yang diberikan kepada seseorang musafir dengan memendekkan 4 solat fardu rakaat kepada 2 rakaat bagi solat zuhur, asar, isyak apabila syarat-syarat tertentu dipenuhi. Dan keringanan ini disyariatkan sebagai tanda rahmat Allah serta kemudahan untuk seluruh umat Islam terhadap umat manusia semasa berada dalam keadaan perjalanan yang melibatkan kesukaran mereka dan perubahan rutin kehidupan daripada yang biasa. Kita pergi pula kepada maksud musafir. Maksud musafir pula adalah seseorang yang melakukan perjalanan jarak jauh yang melebihi ketetapan yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama, yakni 81 km. Tapi kenapa timbulnya persoalan berapakah jarak sebenar yang dibenarkan oleh syarak untuk kita solat qasar ketika musafir? Sebabnya ada orang yang mengatakan 80 km, ada orang yang kata 89 km, ada yang kata 90 km juga, dan ada juga yang mengatakan 120 km. Jadi kita nak ikut yang mana satu untuk solat qasar ketika musafir? Jawapannya, jom kita lihat pandangan dari setiap mazhab dan apakah yang patut kita ikut yang tepat. Jom. Baiklah, saya akan menerangkan pandangan mazhab Syafi'i berkaitan jarak sebenar yang dibenarkan untuk solat qasar ketika bermusafir. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, seseorang dibenarkan mengqasarkan solat apabila perjalanan yang dilakukan mencapai jarak 2 marhalah, iaitu bersamaan kira-kira 81 hingga ke 89 km. Jarak ini dikira bermula apabila seseorang telah keluar melepasi kawasan tempat tinggalnya seperti sempadan kampung, taman perumahan atau bandar tempat dia menetap, yakni juga dikira sebagai perjalanan sahalah, bukan pergi dan balik. Selain itu, mazhab Syafi'i menetapkan ada beberapa syarat untuk membolehkan seseorang melakukan solat qasar. Antaranya ialah perjalanan tersebut mestilah dengan tujuan yang diharuskan oleh syarak, bukan untuk melakukan maksiat. Musafir juga hendaklah mempunyai niat perjalanan yang jelas dan mengetahui tujuan destinasi yang ingin dituju. Pandangan ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 109 yang bermaksud, dan apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka tidaklah berdosa untuk kamu mengqasarkan solat. Ayat ini menunjukkan bahawa Islam memberi rukhsah ataupun keringanan kepada orang yang bermusafir bagi memudahkan pelaksanaan ibadah. Selain itu juga terdapat hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sendiri mengqasarkan solat ketika baginda bermusafir. Ini membuktikan bahawa qasar adalah sunnah dan satu kemudahan yang dianjurkan oleh Islam. Kesimpulannya, menurut mazhab Syafi'i, seseorang boleh mengqasarkan solat apabila perjalanan mencapai sekurang-kurangnya 2 marhalah, iaitu sekitar 81 hingga ke 89 km. Dan syarat perjalanan tersebut haruslah diharuskan oleh syarak. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan jarak yang diperbolehkan untuk solat qasar ketika musafir menurut mazhab Maliki. Ulama dari mazhab Maliki memberikan pandangan bahawa jarak minimal yang membolehkan seseorang itu solat qasar adalah 2 marhalah, iaitu bersamaan dengan 4 burud atau 48 mil yang setara dengan 89 km mengikut perkiraan jarak moden sekarang. Pandangan ini dapat dikukuhkan lagi melalui kitab Mukhtasar Khalil yang menyebut bahawa qasar dibenarkan apabila perjalanan mencapai 4 burud, dan ini menjadi asas ukuran jarak musafir dalam mazhab Maliki. Dalam pandangan mereka, jarak ini cukup signifikan untuk dianggap sebagai perjalanan yang membolehkan seseorang Muslim itu mengambil keringanan atau lebih dikenali sebagai rukhsah dalam salat. Pandangan ini berdasarkan kepada kebiasaan perjalanan musafir pada zaman dahulu yang dianggap sudah membawa kesukaran dan
telah keluar daripada kawasan tempat tinggal seseorang. Hal ini bertepatan dalam kitab Al-Syarh Al-Kabir yang menguatkan bahawa ukuran 4 kurun adalah berdasarkan kebiasaan perjalanan Arab dan bukannya kilometer moden, tetapi huruf perjalanan. Namun begitu, dalam kitab Hasyiah Al-Dusuki menjelaskan bahawa jika seseorang bermukim lebih daripada 4 hari di destinasi, maka hukum musafir itu automatik terputus walaupun jarak telah melebihi 2 marhalah. Seterusnya kita pergi kepada pandangan mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali juga menjelaskan bahawa seseorang itu hanya dianggap sebagai musafir apabila dia benar-benar telah meninggalkan kawasan tempat tinggalnya. Hal ini bermaksud dia telah keluar dari lingkungan rumah-rumah atau penempatan kawannya, sama ada berupa khemah atau rumah yang kampung yang masih berpenghuni. Tidak kira sama ada bangunan tersebut berada di dalam pagar atau di luarnya, yang penting dia dianggap telah berpisah daripada yang menurut uruf ataupun kebiasaan setempat. Oleh itu, menurut pandangan mazhab Hanbali daripada kitab Al-Mughni, jarak yang membolehkan seseorang melakukan solat qasar ketika musafir adalah sekitar 2 marhalah. Tambahan, menurut kedudukan Khairiyah 2021, mazhab Hanbali berpendapat bahawa jarak untuk melaksanakan qasar ini adalah 16 farsah yang menyerupai 2 marhalah sekitar 89 ke 90 km. Oleh itu, sesiapa yang berniat untuk musafir sejauh jarak tersebut atau lebih dan telah keluar dari kawasan tempat tinggalnya, diharuskan untuk memendekkan solat fardu yang 4 rakaat kepada 2 rakaat seperti solat zuhur, solat asar dan solat isyak, selagi perjalanan itu bukan untuk tujuan maksiat serta tidak berniat untuk menetap melebihi tempoh yang dibenarkan. Kesimpulannya, jarak 16 farsah yang menyerupai 2 marhalah di dalam ukuran sekarang dalam kilometer disebutkan oleh para ulama di dalam kitab merupakan anggaran. Berkenaan dengan ukuran ini lebih kepada takribi, iaitu anggaran, dan bukannya tahdidi, iaitu ketepatan. Maka seseorang diharuskan untuk solat qasar jika sudah mencapai 2 marhalah. Dan solat qasar ini merupakan satu kelonggaran, iaitu rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam yang sedang bermusafir ataupun yang sedang dalam perjalanan yang jauh. Seperti yang kita tahu, solat qasar adalah merupakan satu bentuk keringanan, yakni rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang bermusafir. Baiklah, kita beralih semula kepada soalan, apakah jarak sebenar yang dibenarkan untuk solat qasar ketika bermusafir? Abu Hanifah, iaitu mazhab Hanafi, berpendapat jarak sebenar yang dibenarkan untuk solat qasar ketika musafir ialah 3 hari 3 malam atau lebih kurang 3 marhalah, iaitu 120 km. Menurut mazhab Hanafi, seseorang musafir akan dianggap sebagai orang yang sudah menetap bermukim dan tidak boleh melakukan solat qasar jika dia berniat untuk tinggal di sesuatu tempat selama 15 hari ataupun lebih. Seseorang musafir wajib melakukan solat qasar, iaitu memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat apabila dia benar-benar telah keluar dari kawasan tempat tinggalnya. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa solat qasar itu wajib bagi musafir. Apabila seseorang bermusafir, dia perlu memendekkan solat yang mempunyai 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Mereka juga berpendapat bahawa jamak menggabungkan 2 solat dalam satu waktu hanya dibolehkan dalam keadaan tertentu sahaja dan selain itu tidak boleh dilakukan. Sebagai maklumat tambahan, 4 mazhab sepakat bahawa jika seseorang tidak pasti berapa lama untuk menetap di suatu tempat ketika bermusafir kerana ada sesuatu yang harus ataupun penting untuk diselesaikan dan ia masih menunggu dengan berniat, aku akan pulang kemungkinan hari ini ataupun esok. Selagi mana dalam ketidakpastian, maka dibolehkan untuk solat qasar.
Baiklah, kita pergi kepada jumhur ulama yang digunakan di Malaysia. Menurut ketetapan rasmi Jabatan Mufti di Malaysia, iaitu dikeluarkan oleh JAKIM, jarak minimum yang dibenarkan untuk menunaikan solat jamak dan qasar ialah sebanyak 81 km secara sehala berdasarkan ukuran moden bagi dua marhalah dalam mazhab Syafi'i. Pada pandangan mazhab Syafi'i pula, terdapat 3 syarat penegasan utama, iaitu yang pertama, destinasi mestilah jelas. Yang kedua, tujuan perjalanan bukanlah maksiat. Dan yang ketiga, solat hanya boleh bermula selepas melepasi sempadan karya tempat tinggal. Seterusnya, had tempoh tinggal iaitu maksimumnya adalah 3 hari 3 malam, tidak termasuk hari yang tiba dan hari yang pulang, sebelum statusnya bertukar untuk menjadi mukim. Sebagai kesimpulannya, kemudahan solat qasar ialah rukhsah ataupun keringanan yang diberikan oleh syarak untuk memudahkan urusan ibadah ketika bermusafir dan haruslah melebihi dengan jarak 81 km. Sekian, terima kasih. Kawan-kawan dah dengar kan penerangan daripada 4 mazhab yang berbeza dan perbandingan setiap satunya, iaitu daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hanbali dan juga Maliki. Serta kita dah dengar juga daripada jumhur ulama, yang ini yang diamalkan di Malaysia. Jadi, kita sebagai umat Islam yang menetap di Malaysia perlulah ikut mazhab yang diamalkan, iaitu mazhab Syafi'i, kerana itu yang lebih tepat dan juga sahih. Jadi kawan-kawan, ingat tak, kalau kita pergi musafir, jangan lupa untuk tunaikan solat qasar. Sebabnya, ini adalah salah satu sunnah Nabi. Seperti mana daripada riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina as-salat zuhri wal 'asr idza kana 'ala zuhri as-sayr wa yajma'u baina al-maghribi wal isya. Yang membawa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamakkan solat zuhur dengan asar ketika perjalanan dan menjamakkan solat maghrib dengan isya. Hadis riwayat Al-Bukhari 1056. So, sama-sama kita jalankan sunnah Nabi dan buat yang terbaik sebagai umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum.